Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Yasir Mansur. Tajuk utama tengah hari ini. Pelarut sisa pembuangan punca pencemaran bau di Sungai Semenyih. Bekas pengarah Kastam Negeri ditahan terlibat rasuah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Susulan pengumuman Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya untuk menangani gejala rasuah dalam kegiatan penerbangan haram, pelombongan haram dan penyeludupan baru-baru ini, seorang bekas pengarah Kastam dan dua pengarah sebuah syarikat swasta ditahan oleh SPRM semalam. Bekas pengarah Kastam Negeri itu ditahan di Pejabat SPRM Kelantan manakala dua lagi suspek ditangkap di sebuah hotel di Genting Highlands. Sejumlah besar wang tunai turut dirampas. Mahkamah Magistrate Kota Baru mengeluarkan perintah tahanan reman 5 hari terhadap semua suspek pagi tadi. Susulan itu, SPRM juga membukukan akaun 20 individu dan 4 entiti berkaitan. Loji rawatan air Sungai Semenyih di Selangor yang dihenti tugas berikutan pencemaran bau pada sumber air mentahnya semalam kembali beroperasi sepenuhnya pada jam 6.30 pagi tadi. Ketika ini, proses bagi meningkatkan paras kolam imbangan dan penyaluran ke sistem agihan dan kolam perkhidmatan di kawasan terjejas sedang berjalan sebelum bekalan dapat disalurkan untuk proses pemulihan secara berperingkat kepada lebih 300,000 pemegang akaun. Kami ingin maklumkan loji rawatan air Sungai Semenyih yang terpaksa dihenti tugas semalam ekoran pencemaran bau di sumber air mentah telah pun kembali beroperasi sepenuhnya pada jam 6.30 pagi tadi setelah dihenti tugas selama 13 jam 30 minit. Kepada pelanggan-pelanggan kami di 4 wilayah iaitu wilayah Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang yang terjejas, pemulihan bekalan sedang berlangsung secara berperingkat dan pihak kami juga menggerakkan bantuan lori-lori tangki air ke kawasan-kawasan terjejas selain pengaktifan 10 pusat khidmat setempat yang akan beroperasi 24 jam sehari bagi menyalurkan bantuan kepada pelanggan-pelanggan. Segala usaha sedang diambil bagi mempercepatkan pemulihan bekalan dan kami mohon maaf atas segala kesulitan dan kami juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan kami yang terjejas dan pihak kami akan terus memberikan makluman serta status terkini dari semasa ke semasa. Sepanjang LRA itu dihenti tugas kira-kira 13 jam 30 minit, berlaku pengurangan pengeluaran harian air terawat sejumlah 357 juta liter. Bantuan lori tangki air digerakkan dan 10 pusat khidmat setempat diaktifkan bagi menyalurkan bantuan kepada pelanggan yang terjejas hingga bekalan pulih sepenuhnya. Semalam kira-kira 372,031 pemegang akaun di 204 kawasan di Selangor terjejas bekalan air apabila operasi LRA Sungai Semenyih terpaksa dihentikan susulan pencemaran bau dikesan di sumber air mentah di Sungai Semenyih. Pencemaran berpunca dari loji rawatan kumbahan di Bandar Bukit Mahkota itu menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual di 4 daerah iaitu wilayah Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Dalam perkara itu, Lembaga Urus Air Selangor mengenal pasti punca pencemaran berkenaan adalah daripada bau pelarut sisa pembuangan dari pelepasan efluen loji Indah Water Consortium di Bandar Bukit Mahkota. Exco Selangor Hi Loy Sian dalam satu kenyataan berkata IWK menghentikan kemasukan aliran efluen ke loji dan proses rawatan dilakukan lewat malam tadi. Insiden disyaki berpunca daripada pembuangan sisa yang tidak dibenarkan ke dalam sistem pembentungan dan tidak dapat dirawat oleh loji kumbahan. Luas dan Jabatan Alam Sekitar melaksanakan siasatan ke kawasan sistem manhole jaringan pembentung awam di Bandar Bukit Mahkota untuk mengenal pasti perkara tersebut.
Hasil siasatan mendapati satu manhole yang berbau pelarut di sekitar kawasan perumahan Bandar Bukit Mahkota yang berkemungkinan menjadi lokasi utama kemasukan pelarut sebelum ke loji IWK tersebut. Berikutan peningkatan kadar pencairan sungai dengan hujan yang lebat, maka berlakunya penurunan bau di Sungai Semenyih. Sungai itu, LRA Sungai Semenyih telah mula beroperasi sepenuhnya pada jam 4.30 pagi tadi. He turut menegaskan sekiranya didapati bersalah, pihak terbabit boleh dikenakan hukuman berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 oleh JAS atau Seksyen 79 Enactment Luas 1999. 4 buah rumah musnah dalam kebakaran di Segambut, Ibu Negara malam tadi. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur Amdan Mahat berkata Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan pada jam 10.55 malam. Menurutnya, jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Hartamas dibantu BBP Hang Tuah, BBP Jinjang dan BBP Sentul dikejar ke lokasi kejadian. 46 anggota bomba turut dibantu pasukan bomba sukarela PBS Bukit Bintang dan PBS Sentul memadam kebakaran itu. Kebakaran membabitkan 4 buah rumah separuh kekal dan tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal setengah jam kemudian. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Malaysia tidak akan berhenti dalam usaha mencari penyelesaian jangka masa panjang bagi isu jerebu meskipun situasi kini hampir pulih sepenuhnya. Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek Yeo Bee Yin berkata selain menggesa negara-negara jiran untuk turut sama dalam usaha itu, Malaysia mahu fokus dalam memperbanyakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D dalam mencari penyelesaian terbaik dalam menangani masalah jerebu merentas sempadan. Dalam satu temu bual eksklusif, Yeo berkata kaedah konvensional seperti operasi memadam kebakaran menggunakan pesawat bombardier serta pembenihan awan terutamanya di tanah gambut kini dilihat tidak lagi efektif. Justru kementeriannya sedang mengkaji untuk memperuntukkan dana khas kira-kira 2 hingga 3 juta ringgit dalam mencari kaedah terbaik melalui sains dan teknologi dalam menangani masalah berkenaan. R&D di bidang ini memang diperlukan. So, saya berharap bahawa bukan sahaja Malaysia meletakkan dana, tapi kita juga boleh calling out all related countries, ya, negara-negara yang berkaitan untuk juga melabur ataupun masuk dalam satu tabung di ASEAN supaya bersama-sama saintis kita mendapatkan cara yang lebih baik untuk memadam pembakaran di tanah gambut. Beliau yakin negara jiran lain terutamanya Indonesia bakal mendapat manfaat sekiranya kaedah baru dalam memadamkan kebakaran tanah gambut berjaya ditemui. Justru cadangan mewujudkan peruntukan bagi pelaburan itu di peringkat ASEAN akan dibawa Malaysia dalam mesyuarat pertubuhan itu yang akan datang. Ujian kertas bahasa Melayu BM1 dan 2 bagi pentaksiran tingkatan 3 PT3 pada Isnin 30 September ini ditunda ke 9 Oktober. Manakala kertas BM Komunikasi dan English for Communication pada hari yang sama bagi pendidikan asas vocational PAV ditangguh ke 3 Oktober. Kementerian Pendidikan melalui kenyataannya memaklumkan penangguhan itu berkuat kuasa susulan tarikh hari ini dan esok diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Kelantan. Ia sebagai menghormati perkabungan kemakatan Sultan Ismail Petra. Selain itu, beberapa ujian membabitkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM turut ditangguhkan ke 7 Oktober depan. Ujian berkenaan yang ditangguhkan ialah ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2019 bagi subjek bertulis Ulum Syariah, Akidah dan Ibadah.
Memasuki edisi ke-13 Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri peringkat akhir diadakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI malam tadi. PABM satu-satunya pertandingan pidato bahasa Malaysia peringkat antarabangsa di dunia bertujuan memartabatkan citra dan kedaulatan bahasa Melayu di persada dunia. Majlis dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Tahun ini 50 penyertaan yang terbahagi kepada 3 kategori diterima. Antaranya kategori Alam Melayu yang menemukan wakil-wakil dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei serta Thailand. Sementara itu, kategori antarabangsa dan pelajar antarabangsa di Malaysia disertai oleh wakil dari seluruh dunia. Bagi kategori Alam Melayu, johan dimenangi oleh Amirul Iqmal Razlan dari Malaysia yang membawa pulang piala RM10,000 serta CJ penyertaan. Manakala bagi kategori antarabangsa, tempat pertama Qurbanov Ozad Mur Muhammad Ugli dan bagi kategori pelajar antarabangsa di Malaysia dimenangi oleh Mustafa Kotub Sano dari Guinea. Penganjuran program berprestij sebegini diharapkan dapat menunjukkan bahawa usaha memartabatkan bahasa Malaysia dilaksanakan dengan serius oleh kerajaan. Program ini juga secara tidak langsung menyumbang kepada sektor pelancongan, mempromosikan sistem pendidikan tinggi negara serta menggalakkan kepelbagaian budaya dan adat resam di Malaysia. Karnival Jom Heboh di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang terus dibanjiri pengunjung di utara tanah air. Dengan pelbagai program berbentuk kekeluargaan serta gerai jualan, sasaran 400,000 pengunjung pastinya mampu dicapai dan kemeriahan Karnival akan diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Chow Kon Yeow petang ini. Kita terus saja ke Batu Kawan bersama Teh Syuhaida Syarif. Teh, bagaimana kemeriahan hari kedua hari ini? Ya, Assalamualaikum Pak Habak Yasir yang berada di Seri Pentas, dan keadaan di sini begitu ceria, cukup meriah sekali seperti di lokasi-lokasi lain. Dan kalau anda tak percaya boleh tengok ramai yang berada di belakang saya ni. Kakak saya ni tolong memayungkan saya. Apa khabar semua orang Penang? Tu dia, walaupun panas lit-lit tapi cuaca kat sini sungguh bagus seperti merestui kehadiran Jom Heboh di Batu Kawan Pulau Pinang ni. Pelbagai aktiviti telah pun diadakan di sini seawal semalam sehinggalah tengah hari ini. Dan kabarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sehingga malam nanti. Baiklah, dan saya sebenarnya tidak keseorangan di sini. Saya ada teman. Maklumlah bila datang kat Batu Kawan ni tak ada teman tak best. Mari kita perkenalkan teman kita. Ni dia. Atik Azma, apa khabar? Handsome no? Assalamualaikum semua, khabar baik. Okey, sihat. Okey, sungguh meriah juga dekat Pening ni sebab panas-panas dia orang sangat datang say hi sikit. Hai. Okey, hai kat TV. Hai kat semua. Okey. Memang nervous nak masuk live ni kan. Jumpa-jumpa macam ni first time ni. Ni first time. Okay. Patutnya Kak Teh yang rasa debak sikit sebab dia handsome. Tapi tak apalah, kita nak tanyalah dia apa aktiviti yang telah dia lakukan sepanjang karnival di Batu Kawan ini. Mungkin Atik dah sampai sini sejak daripada hari Jumaat kan? Agaknya boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dikongsi bersama. Macam macam aktiviti semalam Studio A Atik ada crosswalk dekat Studio A. So kena tengoklah siapa yang paling gempak sekali cross, itu adalah pemenangnya. Macam hari ini tadi pukul 11.30 pagi tadi Atik ada Kodi, Anas dan Atik, kita orang kena berlakon dengan peminat-peminat yang ada kat Pening ni. So kena tunjuklah bakat-bakat tu. Macam tu. Macam tadi. So petang ni pukul 6 petang sekejap lagi kita orang ada buat main belon air. So reduplah sikit kan, macam tengah hari ni macam fahamlah keadaan panas macam ni, orang tak sanggup, kadang ada sanggup ni, alhamdulillah lah kan. Tapi 6 petang lagi insya-Allah ramai kita ada buat belon air, kita baling tengok siapa paling dapat tangkap paling jauh, itu adalah rasa kasih sayang. Macam itulah permainan kasih sayang tu. Oh, hebat, lepas ni boleh dapat markah kat sinilah. Okey, dan kita lihat sebenarnya orang Penang ni semuanya
sporting sangat dan malam nanti jangan lupa bagi anda yang mungkin tak dapat nak datang tengah hari ini, petang ni, malam nanti kita ada konsert istimewa untuk anda sama-sama meriahkan. Betul tak, Atik? Betul. Okey, baiklah. Betul. Baiklah, terima kasih Atik ya kerana sudi bersama kami dan kita akan kembali ke Sri Pentas. Jangan lupa bersama dengan mereka yang berada di Sri Pentas dalam Buletin 1.30. Silakan Yasir. Terima kasih Teh dari Batu Kawan Pulau Pinang. Mencari percutian bagi menepati keperluan kumpulan yang ramai kadang-kala memeningkan kepala terutama melibatkan sektor korporat dan pendidikan. Pakej ekstrim, kembara, santai dan latihan kepimpinan antara kriteria sesuai memenuhi trend itu menerusi industri ekopelancongan. Lebih menarik, ia bukan lokasi tular sesak dengan pengunjung, sebaliknya menjadi destinasi eksklusif sesuai untuk kelompok berskala besar dalam satu tempoh tertentu. Wartawan Safwan Sawi membawa anda meneroka rekreasi konsep itu. New York, Venice, Hong Kong, China, Jepun dan macam-macam lagi, semuanya demi suap foto belantara konkret. Menang gaya dongak ke langit, sembang berduit tapi hutang berbukit. Apa kata sesekali kita menunduk, merendah, menghargai alam yang memberi kita nafas segar. Negeri di bawah bayu, destinasi pelancongan terbaik anda. Bagi mempromosi lubuk produk tempatan yang masih belum disingkap sendiri oleh pelancong domestik, ianya diperhebatkan lagi menerusi kempen Melawat Malaysia 2020. Usaha untuk anak-anak kita dapat kita perluaskan. Dan saya yakin sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang cukup penting bagi mana-mana negara, khususnya di Malaysia, kerana dia boleh menjana banyak bukan hanya peluang pekerjaan, perniagaan, hasil kepada negara kita. Sejumlah 78.2 juta pelancong domestik telah direkodkan pada tahun lepas, iaitu 2018, dengan pertumbuhan sebanyak 10.9%. Seiring isu global dalam berdepan khazanah terancam, sudah tiba masa pakej seumpama ini diperluas dengan pendekatan berbeza. Di beberapa negara luar misalnya, 10% mandatory sesi taklimat atau aktiviti kesedaran diselitkan bagi memenuhi konsep ekopelancongan yang sebenar. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 5 pasukan keselamatan Afghanistan maut manakala 37 orang awam cedera dalam siri letupan bom di beberapa pusat mengundi negara itu. Siri serangan berkenaan dipercayai dilancarkan oleh kumpulan Taliban. Menurut pemangku Menteri Pertahanan, penyerang melakukan kira-kira 68 serangan di pusat mengundi. Bagaimanapun, pasukan keselamatan berjaya menangkis kebanyakan daripada serangan berkenaan. Taliban sebelum ini memberikan amaran mengenai rancangan mereka untuk menyerang pusat mengundi dan menggesa orang ramai agar tidak keluar mengundi. Pilihan raya itu menyaksikan persaingan sengit antara Presiden Ashraf Ghani dan Ketua Eksekutif Negara Abdullah Abdullah. Kira-kira 9.6 juta penduduk Afghanistan mendaftar sebagai pemilih, namun peratusan keluar mengundi agak rendah. Pusat mengundi ditutup secara rasminya semalam dan proses kiraan undi masih berjalan. Pasukan Keselamatan India bertindak membunuh 4 suspek militan di wilayah Kashmir. Menurut pihak berkuasa, 3 daripadanya dibunuh di kawasan Pasar Batote di Jammu, manakala seorang lagi maut di Kangan utara wilayah itu. Pihak polis berkata sebelum insiden berkenaan, 3 militan terbabit mengurung seorang penduduk awam di rumahnya untuk dijadikan tebusan. Sementara seorang lagi yang maut didapati membaling satu bom tangan di kawasan Safa Kadal. Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan dilaporkan dalam kejadian berkenaan. Ia berlaku ketika wilayah majoriti penduduk Muslim itu kian tegang susulan perintah berkurung setelah kuasa otonomi wilayah berkenaan ditarik semula. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya.
berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan Pesta Tanglong 2019 yang berlangsung di perkarangan Masjid Sultan Ahmad I, Kuantan. Saya Mansur. Salam hormat dan Assalamualaikum.